Nama saya Nani. Hari ini kita akan cerita tentang sebelum kita nak apply apa-apa insurans ataupun medical card, apa yang kita perlu tahu. Okey? Okey, biasanya lah kan Nani jumpa ramai sangat. Dia akan tanya sebelum buat quotation dia akan tanya berapakah harga. So before you tanya pasal price, you kena tahu apa benefit yang ada dalam plan tu. Lagi-lagi untuk plan yang memberikan you financially freedom dan plan yang memberi comprehensive plan. Okay, ada banyak plan yang memberikan plan comprehensive, dan apa yang awak kena tahu dalam plan di dalam medical card adalah, okay, dalam medical card kita ada plan medical card, kita ada plan apa? Medical card, first kita ada plan life ataupun TPD. So dalam insurance kita panggil life, dalam takaful kita panggil hibah. So pampasan hibah ni kita akan dapat bila berlaku kematian, sama ada accident ataupun natural death, which is sakit dan sebagainya. Kedua, TPD adalah hilang upaya kekal ataupun total permanent disability. Dan orang selalu assume TPD ni adalah cacat kekal, tapi dia ada condition menyatakan dia adalah TPD ataupun hilang upaya kekal. Seperti dua tangan tak boleh pakai, dua kaki tak boleh pakai, ataupun kedua-dua sekali, ataupun apa-apa saja condition yang menyebabkan kita tak boleh makan dengan sendiri, bergerak satu tempat ke satu tempat, minum dengan sendiri, mandi dengan sendiri dan sebagainya. So 3 daripada 6 kes ni yang menyebabkan kita TPD, kita akan dapat pampasan TPD. Kedua adalah CI coverage. CI ni adalah critical illness, di mana kita akan dapat pampasan jika berlaku apa-apa terhadap kita, dan daripada critical illness tu kita akan dapat sesuatu. Okey. Ketiga adalah personal accident. So personal accident ni bila berlaku accident kita akan dapat pampasan. Keempat adalah medical card. Kelima adalah waiver. So ramai tak tahu yang medical card ni adalah satu daripada banyak-banyak elemen yang ada dalam insurans atau takaful. Ramai assume medical card ni adalah satu saja, tapi sebenarnya medical card adalah one of the benefit inside the insurance ataupun takaful plan. So anything yang you apply mana-mana company pun, kita ada banyak feature kita ataupun ciri-ciri benefit ni semua sama. Tak kisahlah you dalam you apply company G ke, company P ke, company A ke, even company F atau Z, semua sama feature dia. Okay, apa membezakan benefit-benefit ni? Di mana 3 plan ni kita akan dapat pampasan, dan medical card ni kita tak akan dapat apa-apa cash. Ini kita dapat cash. Yang medical card ni kita tak dapat cash, sebab cash ni insurance akan bayar. Okay, untuk medical card, cash ni kita akan direct bayar ke hospital. So kita boleh enjoy during kita admitted ataupun hospitalization. Okay. Okay, untuk waiver ni kita akan dapat FOC, which is free of charge ataupun pengecualian bayaran bila berlaku dua, iaitu satu critical illness ataupun lagi satu TPD. So kalau berlaku dua ni ataupun salah satu berlaku dulu, kita punya apa yang kita bayar dah jadi automatic free of charge. Okay. Okay, next, apa yang membezakan semua plan ni adalah di mana kita akan dapat pampasan dan kita akan dapat cash. Okay, buat pengetahuan semua, ramai yang confused tau perbezaan medical card ni, sebab diorang confuse yang pampasan critical illness dengan medical card. So ada juga yang tanya saya, kalau saya ambil pampasan critical illness ni, saya tak dapat ke hospitalization? Ataupun kalau saya apply medical card ni, saya tak dapat ke pampasan CI kalau saya buang rider ni? Jawapan dia adalah bukan, sebab di mana CI rider ni berbeza dengan medical card. So biasanya ramai orang confuse lah dengan pampasan critical illness dan medical card.
medical card ni kita tak dapat apa-apa pempasan, tapi kita dapat enjoy waktu kita admitted ataupun hospitalization. Tapi bila kita kena critical illness, kita akan dapat pempasan, dan di mana kita panggil itu adalah income protection untuk diri kita. Okey, kenapa benda ni berlaku? Okey, buat pengetahuan semua, kalau kita contohnya kita kena critical illness, contohnya adalah cancer. Okey, bila kita cancer, contoh kita kena masuk hospital dalam contoh 2 bulan. So depends lah, sebabkan bila kena critical illness tu dia adalah prolong, dan kita kena buat segala treatment seperti kita kena kemoterapi lah dan sebagainya. So cost tu memang sangat banyak, dan segala-gala yang kita masuk hospital tu di cover oleh company insurance ataupun takaful operator. Okay, so ramai orang confident dengan pampasan critical illness, di mana bila orang ni kena cancer, automatic dia loss of income. Sebab apa saya cakap dia loss of income? Sebab bila kita dah lama sakit, dan contohnya sakit tu adalah 2 bulan, contoh kalau orang tu bekerja dan dia terpaksa diberhentikan ataupun unpaid leave, dia dah tak dapat apa-apa income dah untuk dia, betul tak? So segala bila di mana dia masuk hospital, segala kos rawatan dia company kita cover, tapi loss of income dia tak ada siapa pun cover. Sebab itu kita perlukan CI coverage ataupun critical illness benefit, di mana untuk cover dia punya loss of income. Okey, contoh kalau lah loss of income dia tu, contohnya income dia adalah sebulan 2k, kita kena times dengan 12, sebab kita nak tahu annually, equal to 2,400, and kita kena times 10. Untuk times 10 ni kita follow rule of thumb, di mana kita kena times 10 sebabkan in order untuk kita survive kalau berlaku apa-apa terhadap kita kan. So dia punya pampasan CI sepatutnya adalah 240,000. Okay, so kalau berlaku apa-apa kat dia, dia punya income 240,000 ni ada untuk recovery dia. Okay, kenapa kita perlu pampasan critical illness ni? Okay, seperti yang semua tahu, kalau kita masuk hospital, kita akan dapat enjoy the benefit lah, seperti rawatan dia, ubat-ubatan dia, segala treatment, consultation doktor dan sebagainya. Tapi ramai tak tahu yang outpatient punya cost, seperti kita kena datang hospital buat rawatan susulan. Okay, so isu dia kat sini rawatan susulan. Bila rawatan susulan, kita tak admitted, betul tak? No admitted. Bila no admitted, insurance company dia tak akan request untuk GL. Bila tak request untuk GL, automatic dia kena pay and claim. So bila pay and claim, kita kena dahulukan duit kita dahulu. So kalau kita tak ada any income ataupun financial yang stable, kita akan sama ada kita terpaksa keluarkan saving kita dan meminjam ke orang lain. So itulah yang kita tak mahu, betul tak? So at least bila kita ada pampasan CI ni untuk protect kita punya income, kita tak perlu pun minta ke orang atau guna segala saving kita untuk kita recovery benda ni. Okay, contohnya bila kita buat rawatan susulan, kita perlu keluarkan duit kita dulu and kita boleh claim. And then kedua adalah isu dia, nombor 2, bila berlaku transportation fee. Transportation. Okay, kenapa saya cakap transportation fee ni? Okay, contohlah kita kan sakit, and then kita nak pergi hospital, kita perlukan duit untuk kita travel ke hospital, betul tak? So kalau kita ada income, kita tak perlu pun meminta ke orang, and dalam masa yang sama kita perlu seseorang untuk bawa kita ke hospital tu. Sama ada kita perlukan keluarga kita ataupun kita hire orang untuk bawa kita. Okay, so ketiga kat sini adalah cost nurse ataupun orang yang jaga kita. Okay, ini antara isu-isu yang kita perlukan lah. Isu yang bukan kita perlukan, isu yang selalu terjadi yang ramai orang tak aware pun sebenarnya. Okay, so untuk transportation fee pun kita perlukan. Untuk cost untuk yang menjaga kita, membawa kita ke hospital pun kita perlukan orang untuk membawa. So kalaulah keluarga kita yang terpaksa cuti, sama ada keluarga kita tu kena unpaid leave ataupun kita kena fikirkan untuk income orang tu juga. Okay,
Another issue is number 4, bila kita sakit, betul, kos rawatan semua company insurance cover kan. The issue is, takkanlah you bila sakit you akan makan makanan yang seperti orang yang sihat. So you perlukan extra income untuk you survive, untuk beli makanan-makanan yang sihat seperti organic food. So kita perlu extra income untuk beli organic food ataupun anything saja makanan organic food. Kalau awak semua tahu, organic food ni sangat mahal ya. Contoh harga sayur-sayur dekat pasar seperti biasa adalah RM10, organic food adalah 2 atau 3 kali lebih mahal compare to yang biasa. So in order kita nak sihat, of course kita kena makan makanan yang sihat. Dan antara extra cost yang kita perlukan adalah nombor 5, kita perlu cost support untuk suplemen diri kita sendiri. Supplement cost. Contohnya kita boleh depend on 100% untuk rawatan. Dalam masa sama kita perlukan extra money untuk kita bagi strongkan badan kita dan sebagainya. So kita perlulah segala vitamin atau treatment untuk kita recovery as soon as possible. Okay? So buat pengetahuan semua, segala cost ni kalau kita ada CI coverage untuk protect kita punya income, InsyaAllah semuanya settle. Okay? Dalam masa yang sama, kalau you ambil plan yang komprehensif, you kena bersyukur sebab automatic you punya plan adalah plan ni adalah wave. Kita punya plan adalah wave which is free of charge. So kalau you tahu bila berlakunya critical illness atau hilang upaya kekal, automatically plan kita free. Okay, sekian saja daripada saya hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh PM saya ataupun jangan lupa like dan subscribe saya punya channel. Okay, thank you so much. Have a nice day.